Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Nur Juazli Zarifah binti Muhammad Rusli bernomor matriks 279157. Hari ini saya akan membentangkan mengenai subjek kerja sosial dalam pemulihan iaitu tugasan individu di mana saya telah pun mengambil sistem keadilan jenayah pemulihan dan koreksional di negara Ukraine. Kerja sosial merupakan satu profession di mana profession ini memfokuskan kepada disiplin dan kerjaya yang melibatkan dirinya bersama individu, kumpulan, keluarga dan juga masyarakat. Kerja sosial ini menggunakan sains sosial seperti sosiologi, psikologi, sains politik, kesihatan awam, pembangunan masyarakat, undang-undang dan ekonomi. Menurut National Association of Social Worker menyatakan bahawa amalan kerja sosial terdiri daripada profesional, prinsip sosial dan teknik untuk satu atau lebih daripada maklumat berikut iaitu membantu masyarakat mendapatkan perkhidmatan yang kentara. Malahan menurut daripada British Association of Social Workers, kerja sosial bekerjasama dengan individu, keluarga dan masyarakat untuk membantu meningkatkan hasil dalam kehidupan mereka. Sistem keadilan jenayah pemulihan dan koreksional di negara Ukraine. Negara Ukraine merupakan satu negara yang berdaulat, bebas, demokratik, sosial dan undang-undang. Di mana negara Ukraine ini merupakan sebuah negara kesatuan republik, presiden, parlimen yang demokratik yang mempunyai sistem politik berbilang parti. Keadilan jenayah negara Ukraine menunjukkan bahawa untuk melindungi hak dan kepentingan undang-undang individu, orang dan undang-undang mengambil bahagian di dalamnya serta pengesanan jenayah yang cepat dan penuh. Sistem keadilan jenayah pemulihan dan koreksional negara Ukraine ini jelas memaparkan terbahagi kepada beberapa bahagian seperti sistem politik, sistem perundangan, sejarah sistem keadilan jenayah. Negara Ukraine mempunyai jenis kerajaan yang kesatuan di mana sistem keadilan jenayah ini termasuk berpusat agensi eksekutif seperti Prokuraturu, kementerian dalam parlimen tersebut mempunyai bidang kuasa dan kehakiman. Malahan ia yang memfokuskan kepada sistem perundangan di mana sistem ini mempunyai sistem kehakiman bersatu. Sistem keadilan jenayahnya berdasarkan kedua-dua prinsip keadilan inquisitory dan juga musuh. Mengenai dari segi sejarah sistem keadilan jenayah ini memaparkan bahawa selepas revolusi Oktober pada tahun 1917, kerajaan Soviet mengeluarkan kenyataan bahawa menghapuskan semua badan kehakiman lama Rusia. Perkara ini mewujudkan mahkamah tempatan yang baru yang diberi budi bicara yang luas untuk mendengar kes jenayah asas iaitu kesedaran undang-undang revolusi dengan bagi tujuan penyiasatan jenayah telah pun dipilih berdasarkan dengan Soviet tempatan. Malahan peranan mangsa dalam pendakwaan dan penghukuman ini memainkan peranan yang penting di mana mangsa mempunyai hak untuk memberikannya dengan peluang untuk mengambil bahagian secara aktif dalam penyiasatan. Selanjutnya kita beralih kepada statistik banduan mengikut umur, mengikut jantina, umum dan juga kesalahan jenayah di negara Ukraine. Statistik banduan negara Ukraine ini menunjukkan peningkatan dari tahun demi tahun dari segi dada, jenis cabu, ganja, heroin dan sebagainya. Dari segi kecurian, berjudi, minum arak dan juga sebagainya. Anggaran pembunuhan yang menyalahi undang-undang yang sengaja dilakukan akibat pertikaian rumah tangga, keganasan interpersonal, konflik keganasan antara sumber tanah, keganasan antara kumpulan di atas padan atau kawalan dan keganasan pemangsa serta pembunuhan oleh kumpulan bersenjata dilihat semakin meningkat dari tahun demi tahun. Di samping itu, bentuk rawatan dan intervensi program dalam pusat pemulihan negara Ukraine ini di mana pusat pemulihan biasanya adalah untuk banduan yang telah melakukan kesalahan kecil dan dengan itu ianya menerima hukuman ringan seperti kegagalan nafkah, aksiden lalu lintas, jenayah kewangan kecil dan sebagainya. Pusat pemulihan yang dahulu dipanggil sebagai penjara terbuka di mana orang tinggal di tanah jajahan dan bekerja luar tanah jajahan. Menurut daripada artikel juga, 744 banduan di negara Ukraine boleh keluar pada siang hari dalam jarak 5 km dari institusi dan mereka mempunyai hak untuk bekerja di luar penjara pusat yang mempunyai jarak 5 km sahaja. Malahan, sistem pusat pemulihan di negara Ukraine ini menempatkan banduan yang dihukum di Ukraine mula-mula direka untuk menjadi kem buruh di bawah kesatuan Soviet, tetapi ia telah pun ditukar untuk menjadi banduan dihukum di Ukraine.
Tiga kategori untuk pemenjaraan bantuan itu iaitu tahap keselamatan minimum dengan syarat mudah atau syarat umum, tahap keselamatan pertengahan dan keselamatan maksimum. Bentuk rawatan dan intervensi program pusat pemulihan ini adalah berbentuk dari segi pusat pemulihan negara Ukraine mempunyai cawangan banyak di pusat serantau Ukraine iaitu Odessa, Kornov, Kyiv, Kherson dan sebagainya yang membolehkan kedua-duanya menjalani rawatan pemulihan berhampiran dengan rumah. Pakar pusat pemulihan negara Ukraine telah menggunakan pendekatan secara bersepadu mengikut program 12 langkah yang terkenal di dunia untuk membantu dan memberikan rawatan kepada penagih dadah, ketagihan alkohol, ketagihan perjudian, mencuri dan pemulihan sindrom selepas trauma iaitu khas kepada tentera. Rawatan bagi penagih dadah haruslah merangkumi dari semua aspek dari segi terapi psikologi, ubat dan dari segi pemulihan. Dari segi pemulihan judi dan pencurian pula adalah mempunyai pelbagai jenis rawatan iaitu ketagihan yang berlebihan untuk berjudi ataupun mencuri merupakan satu perkara yang serius iaitu menggunakan istilah patologi sfera emosi dan kehendak. Pakar akan menggunakan terapi jangka panjang bersama komuniti, kumpulan bantu diri, kelas kerohanian dan spiritual, kumpulan dan individu bersama pakar, sesi kaunseling bersama-sama dan menjalankan pemantauan bersama ahli keluarga. Dari segi ketagihan arak pula, rawatan pemulihan bagi ketagihan arak ini amat berbahaya. Hal ini demikian kerana perkara ini membuatkan individu hilang kawalan, mengambil tindakan drastik dengan mengambil tindakan mencuri, mempertaruhkan harta benda dan juga membahayakan keselamatan orang sekeliling tersebut. Pakar akan menggunakan pendekatan secara kaunseling dan melihat latar belakang serta menerokai masalah klien tersebut. Malahan kaedah rawatan yang digunakan tidak memberikan individu tersebut arak secara perlahan-lahan dan memberikan pendedahan mengenai perkara negatif yang akan berlaku sekiranya individu tersebut mengambil arak itu. Dan rawatan yang terakhir ialah dari segi psikologi khas untuk tentera, di mana kebanyakan ahli tentera telah pun mengalami trauma mengenai insiden yang telah pun menimpa diri mereka. Rawatan yang diberikan adalah yang pertama dari segi menganalisis masalah mereka, melakukan aktiviti menggembirakan mereka berkaitan dengan sokongan daripada pelbagai pihak iaitu terutamanya daripada keluarga dan melakukan aktiviti bersama sokongan keluarga mereka. Bentuk rawatan, intervensi dan program di luar institusi iaitu diversion, di mana yang pertama sekali bentuk rawatan adalah berbentuk program berkumpulan. Program berkumpulan ini diadakan apabila program di luar institusi berlaku. Program berkumpulan ini mengumpulkan ke semua individu yang mengalami masalah seperti penagih dadah, mencuri, judi, arak dan sebagainya. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan individu lain untuk membaik pulih daripada ketagihan tersebut. Hal ini demikian kerana pengumpulan bersama individu lain akan membantu individu tersebut lebih bersemangat untuk keluar daripada perkara tersebut dan membaiki kehidupan ke arah lebih baik dan bermanfaat. Selanjutnya ialah peril kemanusiaan. Peril kemanusiaan Ukraine ini di mana individu tersebut mempunyai kebaikan kepada individu yang melakukan kesalahan jenayah. Peril ini adalah khas untuk mereka yang melakukan jenayah namun mendapat pelepasan daripada mahkamah tetapi masih dalam pemerhatian. Perkara ini terjadi disebabkan individu tersebut melakukan kerja amal yang baik di dalam pusat pemulihan dan berkelakuan baik. Namun begitu, peril ini akan memantau dan membuatkan individu tersebut terus terlibat dalam kerja amal di luar pemulihan seperti membersihkan, mengecat, membersihkan sampah sara ataupun lebih dikenali sebagai kerja masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah program rumah perantaraan iaitu Half House Way, di mana rumah-rumah perantaraan ini diwujudkan berdekatan dengan pusat pemulihan bagi memudahkan segala urusan dan peperiksaan berlaku. Rumah perantaraan ini merupakan tempat bagi pesalah yang telah pun bebas untuk tinggal seketika sebelum mendapatkan pekerjaan atau mereka yang tidak terlibat oleh keluarga. Tempat ini juga bertujuan untuk mengelakkan bekas pesalah terlibat dalam perkara yang sama dan menjadikan mengukuhkan bekas pesalah agar sentiasa ke arah kebaikan dan sebagainya. Cabaran dalam sistem pemulihan ini adalah yang pertama sekali dari segi pengurusan dalam sistem pemulihan negara Ukraine menunjukkan kurang baik di mana masih ada rasuah yang masih berlaku. Sebagai contoh, pesalah seringkali mendapat perhatian pihak pegawai dengan menghulurkan duit, perjanjian, kelebihan dan sebagainya bagi membantu mereka keluar daripada pusat pemulihan itu dan memberikan mereka peluang untuk melakukan perkara negatif itu kembali lagi.
Dan yang kedua adalah dari segi sokongan orang terdekat. Sokongan orang terdekat ini memainkan peranan besar dalam menjaga intervensi bersama pesalah ataupun keluarga. Yang sebagai contoh, keluarga ataupun orang terdekat memainkan peranan besar. Namun begitu, lebih ramai ahli keluarga ataupun orang terdekat mengambil tindakan drastik dengan mengambil stigma yang mereka tidak akan berubah. Oleh itu, individu yang mengalami masalah tersebut akan mengambil keputusan untuk kekal dalam masalah tersebut dan melakukan masalah jenayah itu lagi. Dan terakhir adalah hubungan yang dibina bersama pesalah ataupun klien. Terdapat beberapa klien ataupun pesalah yang tidak mahu menjalankan intervensi bersama pusat pemulihan dan lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak menghadiri sesi pemulihan, di mana perkara ini menyebabkan pusat pemulihan sukar mengetahui punca-punca sebenar mengapa dan bagaimana pesalah ataupun klien boleh terjebak dalam perkara sebegitu. Fungsi dan peranan pekerja sosial ataupun pekerja kebajikan dalam pusat pemulihan ini yang pertama adalah membantu dari segi penyelidikan. Pekerja sosial mampu melihat dan melakukan intervensi bersama pesalah ataupun klien bagi mengetahui punca sebenar pesalah ataupun klien mengambil tindakan drastik sebegitu. Bantuan dari segi penyelidikan ini adalah pekerja sosial akan melakukan intervensi bersama klien dengan melihat latar belakang klien ataupun pesalah berjumpa dengan orang terdekat klien ataupun pesalah tersebut. Yang kedua adalah menjadi educator, iaitu pendidik kepada pesalah ataupun klien. Perkara ini akan memberikan kesedaran kepada klien atau pesalah dan membantu klien tersebut lebih memahami dan mempelajari bahawa keburukan mengambil dadah dan keburukan sekiranya mereka melakukan tindakan sebegitu. Dan dan di samping itu adalah menjadi penghubung, iaitu mediator, iaitu memainkan peranan besar di mana pekerja sosial akan menghubungkan individu yang mengambil dadah kepada doktor ataupun hospital. Pengambilan barang-barang terlarang yang berbahaya ini akan menjadikan individu tersebut mengalami sakit yang agak teruk seperti demam yang berlarutan, sakit sendi tulang dan sebagainya. Perkara ini disebabkan oleh tindakan drastik individu tersebut berhenti mengambil barang terlarang tersebut. Dan yang terakhir ialah menjadi kaunselor, di mana pekerja sosial mampu menjadi kaunselor di pusat pemulihan, di mana memainkan peranan mendengar masalah klien, mencari punca masalah klien, memahami keadaan emosi klien dan mental klien. Malahan pekerja sosial ini dapat mengenali punca-punca sebenar klien terlibat dalam kesalahan tersebut. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa sistem koreksional di negara Ukraine menunjukkan satu sistem yang kurang berjaya, di mana keadaan ini disebabkan beberapa cabaran yang telah pun berlaku dalam pusat pemulihan tersebut. Namun begitu, rawatan dan program yang dijalankan di pusat pemulihan menunjukkan satu keadaan yang positif dan berarah kepada kebaikan yang baik. Keadaan sebegini amatlah membantu pesalah dan juga klien dalam menghadap perawatan dan juga melakukan perubahan dalam kehidupan. Kita dapat lihat bahawa sistem koreksional di negara Ukraine ini amatlah memain peranan bagi menjayakan perubahan pesalah dalam kes klien tersebut. Strategi yang digunakan ada kalanya berkesan dan ada kalanya kurang berkesan kepada pesalah kerana pesalah masih ada memilih untuk tidak bekerjasama dengan pusat pemulihan.